Hai semua, Shalom. Selamat bertemu kembali dalam rancangan kami iaitu Rhapsody Reality bersama TNI Malaysia. Untuk yang pertama kali mendengarnya, ini adalah rancangan di mana kita akan sama-sama belajar dan meneguhkan iman rohani kita dengan firman Tuhan. Masa untuk Rhapsody, masa untuk santapan rohani. Haleluya. Pada hari ini 11 Disember, tajuk firman Tuhan yang Pastor Chris ingin kongsikan adalah hidup dalam kebenaran. Haleluya. Marilah kita merujuk ayat pembukaan kita dari kitab Yohanes 8 ayat 32 yang berkata, "Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Amin. Saudara-saudari sekalian, kita telah diciptakan oleh firman Tuhan dan firman-Nya adalah kebenaran. Maka hal ini bermaksud kita telah diciptakan oleh kebenaran. Haleluya. Inilah sebabnya mengapa kebenaran mempunyai kesan yang kekal kepada rohmu. Kebenaran mempunyai kesan yang kekal untuk kejayaan, kemenangan, kemakmuran dan kesihatan yang baik dalam hidupmu. Kerana kebenaran adalah sumber kamu. Amin. Sebab itulah kepalsuan, penipuan, tipu muslihat dan pembohongan merosakkan roh manusia. Berbohong tidak sesuai dengan sifatmu. Sebilangan orang berbohong kerana takut dihukum. Sementara bagi yang lain, berbohong adalah untuk tipu muslihat. Apa jua alasan kamu, latihlah dirimu untuk mengucapkan perkara yang benar setiap masa. Haleluya. Ayat Injil tema kami mengatakan, "Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Amin. Kerana manusia diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi bebas, bebas untuk melayaninya. Seseorang itu tidak boleh dibelenggu kerana kebenaran adalah sifatnya yang sebenar. Puji Tuhan. Sebelum kamu dilahirkan semula, kamu tidak memiliki kemampuan untuk hidup dengan benar dan hidup dalam kebenaran kerana kamu berada di bawah kekuasaan dosa pada masa itu. Tetapi sekarang Alkitab mengatakan, sebab dosa tidak akan berkuasa atas kamu. Dalam Roma 6 ayat 14. Amin. Kamu mempunyai kemampuan untuk menghilangkan tabiatmu untuk berbohong. Kamu tidak perlu menangis atau meminta Tuhan untuk menjauhkannya dari kamu. Kamu hanya perlu membuat keputusan untuk tidak menipu. Alkitab mengatakan dalam 1 Petrus 3 ayat 10, "Jika kamu menginginkan sebuah kehidupan yang bahagia dan baik, jaga lidahmu dan jagalah bibirmu dari bercakap bohong." Amin. Amsal 6 ayat 16 hingga 19 berkata, 6 perkara ini yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan ada 7 perkara yang merupakan kekejian bagi hatinya. Dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana jahat, kaki yang bergegas lari menuju kejahatan, seorang saksi palsu yang mengatakan dusta, dan orang yang menimbulkan pertengkaran di antara saudara. Kebenaran ada di dalam rohmu. Kamu boleh hidup dalam kebenaran. Dan setiap kali kamu hidup dalam kebenaran, kamu akan menang. Rohmu bersinar. Haleluya. Tidak kira apa situasi yang kamu mungkin alami, kebenaran akan membuat kamu menang. Kerana kebenaran itu kekal. Puji Tuhan. Ingat itu ya saudara-saudari sekalian. Kebenaran akan membuat kamu menang. Kerana kebenaran itu kekal. Amin. Mari kita sama-sama membuat pengakuan ini.
Firman Tuhan membimbing pemikiranku, tabiatku, perwatakanku, dan yang paling utama, ia membina kehidupanku. Aku mempunyai kekuasaan ke atas setiap jenis dosa. Aku hidup dalam kebenaran, kerana kebenaran adalah sifatku yang sebenar. Oleh itu, aku mengalahkan setiap situasi dan rohku sentiasa bersinar. Puji Tuhan. Untuk renungan tambahan, kalian boleh merujuk dari kitab Efesus 4 ayat 25, Amsal 12 ayat 19, Kolose 3 ayat 9, dan Zakaria 8 ayat 16. Beritakanlah Injil ini kepada kawan-kawan, keluarga mara, jiran-jiran tetangga dan sesiapa sahaja dengan menekan butang like, share dan subscribe di YouTube channel Rhapsody Reality Malaysia. Jumpa lagi esok. Tuhan memberkati. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahawa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tahniah, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati anda semua.